guys, Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Jadi, untuk video pada kali ni kita akan jar ikan. Baik, kepada korang yang tak tahu apa itu jar, baik, kalau korang tak ada pengalaman untuk breed ikan laga, kebiasaannya orang yang breed ikan laga ni, kita akan jar ikan pada masa bila sampai masanya lah. Sebenarnya jar ni adalah proses di mana bila kita breed ikan laga, kita sekalikan dia, betul tak? Bila adik-beradik kan. Jadi jar ni maksudnya kita akan asingkan dia daripada adik-beradik dia. Okey, kenapa ikan laga ni penting untuk kita jar? Baik, sebenarnya ikan laga ni kalau ikutkan habitat dia, dia memang suka bergaduh kan. Sebab dia jenis haiwan yang akan menjaga kawasan, teritori. So dia akan bergaduh sesama lain untuk mendapatkan ruang dia sendiri. Jadi disebabkan itu kita kena jar ikan ni. And lagi satu untuk selain daripada elakkan dia bergaduh, kita nak bagi dia lebih cepat besar. Sebab bila kita asingkan, dia tak adalah berebut makanan. Jadi makanan untuk dia saja yang dapat. Bukan adik-beradik dia lain yang curi. So sebab itulah pentingnya jar ni guys. So umur untuk jar yang terbaik adalah lebih kurang 2 bulan setengah, 3 bulan, bergantung pada keadaan ikan tu dari segi saiz dia ataupun dia dah semakin ganas. Macam yang saya punya ni, walaupun saiz tak seberapa lagi, tapi saya ambil keputusan untuk jar sebab saya tengok ada ikan yang ekornya dah koyak. Maksudnya dah ada adik-beradik dia yang start naik kepala, yang start nak bergaduh. So jom kita akan jar ikan saya yang berusia 2 bulan setengah, iaitu Royal Blue. Jom. Okay guys, untuk kita nak jar ikan ni, apakah persediaan yang perlu kita buat? Baik, antara persediaan yang perlu kita buat adalah macam biasalah, kita kena set up air, iaitu air yang tiada klorin, dan juga kita boleh letakkan sebarang ubat tambahan lah, seperti S1 ke, ketapang ke dan sebagainya. Yang penting saya akan masukkan air yang tiada klorin dan juga ada sedikit garam lah untuk menghapuskan bakteria. Lepas tu apa lagi yang kita perlukan adalah bekas untuk jar. Okey, untuk jar ni kebiasaannya untuk menjimatkan kos, sebab kadang-kadang orang breed tu banyak kan. Ada orang yang dia akan cari botol air, ada orang dia akan gunakan cawan dan macam-macam lagi lah. So untuk kali ni saya akan jar menggunakan cawan yang ice blended tu, sebab saya memang ada banyak lebih lah. So itu saja persediaan untuk jar sebenarnya. Lagi satu, jar ni ada 2 option, sama ada kita nak jar semua ataupun kita akan jar jantan sahaja. Jadi saya akan ambil keputusan untuk kita jar semua. Sebab apa? Sebab saya nak gunakan bekas tu untuk breed pada masa akan datang. So jom kita sambung. Tengok guys, gapi gold saya dah beranak. Berbelas-belas juga anak dia. Banyak. Okay guys, jadi pertama sekali kita perlu set up air untuk kita bagi dekat ikan-ikan yang kita nak ajar ni lah. Jadi kat sini saya ada sebaldi air pipe yang saya ambil. Saya memang tak ada buat perap sebab saya tak ada ruang. Jadi memang saya akan terus direct buat air lah. Yang pertama sekali saya akan gunakan anti-chlorine. Jadi anti-chlorine ni sebenarnya saya akan letakkan untuk satu baldi lebih kurang 1/3 penutup lah, atau lebih sikit. Saya akan letak lah. Saya akan tuangkan saja. Kemudian saya akan masukkan garam. Yang kat sini ada garam kuning. So garam kuning untuk satu baldi sebenarnya agak banyak saya letak. Agak banyak lah, 2 cubit lebih kurang. 2 cubit yang macam ni tau, 3 jari. So seterusnya saya akan masukkan tambahan lah, iaitu saya akan gunakan S1. Tapi tak banyak pun, saya akan letak sikit saja. Lebih kurang separuh penutup. Tapi yang belah dalam ni tau, ada yang kecil ni, separuh yang kecil tu. Okey, macam tu sajalah. Lepas tu kita kena tunggulah dalam beberapa minit. Lepas tu baru kita boleh gunakan. Sambil tu nak kacau-kacau boleh, nak biar dia larut sendiri pun boleh. Lebih kurang dalam 5 minit lah. Okay, so disebabkan tadi saya gunakan S1, and saya akan explain sikit lah berapa banyak kita nak guna S1 ni. Sebenarnya S1 ni tak perlu banyak sangat, sebab ni untuk kegunaan sebenarnya untuk macam-macam ikan besar lagi, macam ikan arowana, ikan koi. Lepas tu kat sini dah ada tulis instruction lah.
Kat sini korang boleh nampak gambar penutup ni kan. Saya pakai yang kecil tadi, yang 7 cm, 7 ml. And dia kata kat sini 1 ml ubat S1 ni untuk 1 liter air. Jadi saya letakkan lebih kurang separuh yang kecil tu dalam 3.5 ml lah untuk satu baldi ni. Cukup lah kan. Sebab jangan banyak-banyak, ikan boleh, saya tak tahu lah, kiok kan. Sebab ni ubat ni kuat tau. So saya biasa akan letak lah dalam setengah tu saja untuk satu baldi. Kalau korang tengok pun warna hijau ni pun dah agak terang tau, agak jelas, walaupun saya gunakan sikit. So bila dah larut, dah siap semua, garam semua dah larut, kita akan masukkan dalam cawan. Okay guys, jadi inilah cawan yang saya gunakan untuk jar ikan. Ni cawan yang ice blended tu lah kan. Ini dia. So cawan yang saya akan gunakan lah. Jadi kaedah dia senang saja. Saya akan cedok sajalah. So kita cedok dan kita akan masukkan ikan. Jadi inilah rupa air yang kita dah letakkan S1 cuma ni nampak macam pekat sikit, tapi tak apa kot. Sebab saya biasa tukar air hari tu macam ni juga warna dia. So jom kita akan isikan cawan-cawan ni dengan air baru kita perap ni. Lepas tu kita akan jar ikan satu demi satu, and kita tengoklah macam mana rupa-rupa ikan tu. Jadi saya dah siap untuk orang kata masukkan air yang kita set up tadi ke dalam cawan. Korang boleh tengok. Jadi ni air dia saya menggunakan S1. Seperti yang korang semua tahu, S1 ni banyak manfaat dia. So mungkin kita nak elakkan ikan daripada stres, saya akan gunakan S1 lah untuk jar. So jom kita akan masukkan ikan. Macam yang korang nampak ni lah ikan dia. Ada yang dah ekor koyak Diorang ni memang pelahap makan ni, kuat makan. Banyak saya tak pasti. Saya siapkan cawan dalam 20 cawan. Rasanya macam lebih. So kita akan jar lah sekor demi sekor. Comel kan. Ni steel blue. Jom kita jar. Guys, nampaknya ada lagi beberapa ekor and cawan kita kena tambah. Sebab dekat sini kalau korang boleh tengok 4, 8, 12, 16 4, 8, 12, 16, 20, 24. So ada 24 cawan and ada lagi 5 ekor. Jadi total 29. And hari tu saya ada jar satu kat bawah 30. And sepupu saya dah ambil ekor 31. So total semua 31 ekor lah adik-beradik dia yang survive. Adik-beradik dia yang hidup 31 ekor. Okey lah kan. So jom kita tambah lagi cawan and sambung lah. So kita akan sambung lah. Isi lagi lebih kurang 4. Saya rasa cukup cawan. Cawan cukup, air. Air ni pun dah nak habis dah. Kita bagi cukup-cukup lah. Boleh lah ngam-ngam lah 4. Tapi 5 lah. 5 ekor lagi ke 4 ekor lagi? Air tak cukup lah. Boleh buat 4 je. So kita perlukan lagi 1. Kita set up lah. Sekarang saya dah set up. Kita pindahkan je lah. Ni kecil-kecil je yang tinggal ni. Oh, bagus ada orang yang tak lari ke saruk. Senang. Dapat 2. Seekor keluar. Semua nak masuk ni. Eh, 6 ekor So satu lagi lah saya kena buat. Sekarang ni kita dah siap jar semua ikan ni.
Jadi saya akan susun lah dia dekat sepanjang rak yang ni So kita akan kemas lah. Ni makanan kutu ibu roti. Apa nama dia? Yeast. Lepas tu ni pindah. Ni emas bila tak tahu. Yang ni plastik bungkus ikan. Si bali je. So ni ada kertas lah tengah hadang. So jom kita akan susun sepanjang rak ni, okey? Okay guys, jadi basically macam ni lah cara saya jar ikan, iaitu saya akan menggunakan cawan lah. Jadi ini adalah fry Royal Blue yang berusia lebih kurang 2 bulan 2 minggu lebih, macam tu. Jadi inilah keadaan dia lah. So basically untuk kali ni punya breeding untuk Royal Blue, apa yang saya boleh simpulkan adalah kali ni lebih cepat sikit pembesaran diorang banding dengan saya punya breed sebelum-sebelum ni. So saya agak happy lah. Okay, apa faktor yang membuatkan ikan ni lebih besar daripada yang sebelum-sebelum ni adalah saya rasa dari segi pemakanan. Sebab saya memang lebih banyak bagi kutu dan juga BBS lah. Masa dia umur besar tu BBS. Bila dah umur sebulan macam tu, saya hari-hari bagi moina lah. Bagi moina dan juga kadang-kadang saya akan bagi cacing ais. Cacing ais tu cuma dia berisiko sikit sebab orang kata dia agak kotor dan sebagainya. So itu sajalah untuk kita punya jar ikan. So jom kita tengok ikan-ikan yang ada. Guys, saya dah siap susun dah. So sekarang barulah kita nak tengok seekor demi seekor. Jom kita tengok sizing diorang. So untuk yang pertama ni kecil kecil, yang kedua ni boleh tahan besar tapi yang saya perhatikan banyak royal dengan steel lah. Turquoise tu dia tak nampak turquoise sangat lah. Ni pun kecil ni besar. Boleh tengok. So bila kita jar ni, yang kecil-kecil ni tak dapat makanan, dia akan dapat. Ini besar. Solid saya breed solid. Tu ujung mana lah. Guys, nampaknya sekadar itu saja perkongsian pada video kali ni. Korang boleh tengok saya jar ikan and saya buat setup air menggunakan S1 Jadi S1 tu dia ada banyak kegunaan. Jadi mungkin dia boleh menghilangkan stres ikan tu sendiri. Lepas tu yang mana-mana bakteria ke apa akan hilang lah, insyaAllah. So don't forget to like, share and subscribe my channel. Kita jumpa pada video akan datang. Jangan lupa adik-beradik dia yang kita groom size tu, nanti kita bandingkan dengan yang kita dah jar ni, okay? So assalamualaikum, bye. Alang-alang dah tengok video saya sampai habis. Apa lagi, jangan lupa untuk subscribe channel Luqman Hakim. And korang dialu-alukan untuk tengok video-video saya yang sebelum ini.